bahagia rasanya bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua yang bersama dengan kami awal pagi ni bangun. Ya, perkara pertama yang anda harus ucapkan Alhamdulillah diberikan peluang sekali lagi untuk kita bernafas di bumi yang cukup indah ini, untuk kita terus melakukan kebaikan, terus melakukan apa yang kita rancangkan. Baiklah, bagi anda semua yang baru saja tengok kami dekat Borak Kopitiam, kalau katakanlah ni memang saya suka bagi tahu, katakanlah hujung minggu ni anak-anak dah bangun kan, tak dapat nak tengok TV, tak usah risau, jangan risau, handphone kan ada. Kita juga bersiaran secara langsung pada masa yang sama di Facebook Borak Kopitiam. Yang bestnya tengok dekat situ, boleh orang kata apa, cakap dengan kita directly. Kalau ada komen ke, ada pesanan ke, ataupun ada ucapan untuk kita pada pagi ini pun boleh juga, terus type saja dekat ruangan komen. Okey, kalau ada nak kongsikan menu makanan hari ini pun boleh juga. Lain macam sarapan pagi-pagi. Hari ini saya rasa nak masak apa kan, supaya dalam komen-komen anda di Facebook tu boleh memberikan inspirasi kepada orang lain untuk masak pagi-pagi ni lah. Ada kalau sendiri rumah tu hari-hari masak, kadang-kadang yelah tepu juga, tak tahu nak masak apa kan. Betul. Sebab itulah kita cakap kalau ada komen ke, ada idea ke, ada tips ke apa-apa, kongsikan saja dekat situ. Ataupun katakanlah kalau pada suatu hari kan, anda sedang menyaksikan kami dekat rumah, ada persoalan macam, saya tak faham lah benda ni, ada benda yang nak kita cuba, topik-topik yang cuba nak kita bawakan, boleh juga utarakan. Sebab dekat sini kita buat two way lah, lagi best macam tu kan. Yes. Jadi untuk anda semua, minggu ini apa cerita ataupun apa khabar anda? Selain daripada cerita anda, kita terus berkongsikan, kita update mengenai pandemik COVID-19 ini, yang mana kita semua sedia maklumlah kalau dalam sesi sidang media tu kita menantikan numbers berapa agaknya peningkatan yang berlaku, dan amat memeranjatkan kita jugalah pada minggu ini, antara minggu yang mencabar untuk semua frontliner kita. Kalau sebelum ini dicatatkan hampir 3,000 lebih yang telah pun positif COVID-19, dan ini adalah yang semalam dikongsikan oleh KKM. Yang ini mengikut semalam, kita telah mencatat sebanyak 2,451 kes baharu, dan telah mencatat 5 kematian. Yang ini setakat semalam lah. Okey. Dan kalau kita lihat jumlah sembuh kita pun agak okey juga, 1,401. Dan mengikut yang ini adalah mengikut pecahan negeri. Kalau kita tengok pecahan negeri sekarang ni, buat masa sekarang Selangor mempunyai catatan yang tertinggi. Betul ya, dan diikuti dengan Sabah dan juga Johor. Jadi untuk anda sekali lagi, kita belum menang lagi melawan pandemik ini, dan harus kita ingat dalam apa saja situasi kita kena dengar dan juga patuh pada apa saja arahan terkini, walaupun ada pelbagai berita palsu memberitahu mengenai lockdown, PKP semula, apa-apa pun kita nantikan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Isnin nanti ya. Tapi apa-apa pun kita kena tetap sentiasa patuhi SOP. Sebab apa? Sebab apa Fiona cakap benda ni? Sebab memang saya perasan bila saya keluar ada nampak segelintir masyarakat yang dah mula alpa, dah mula lupa, dah mula macam ambil ringan, tak nak scan, tak nak pakai mask dan sebagainya. Jangan buat macam tu. Sebab apa? Kita kena tahu kita masing-masing mempunyai peranan, memainkan peranan yang cukup penting untuk memutuskan rantaian untuk menjangkitan COVID-19 ni. Okey. Dan selain daripada itu juga, kalau kita tengok di Malaysia ini, kita sentiasa update mengenai keadaan banjir yang berlaku di beberapa buah negeri, dan kita nak kongsikan bersama dengan anda. Seperti semua sedia maklum, semua tenaga kerja frontliner kita semua bekerjasama untuk membantu mangsa banjir di Pahang, Terengganu dan juga di Johor, dan juga beberapa kawasan negeri yang terjejas. Dan paling terbaru kita nak kemaskinikan, yang mana ada sedikit menunjukkan tanda positif dari banjir untuk 5 negeri ini, apabila jumlah operasi pusat pemindahan sementara semakin berkurangan. Ini yang diupdate semalam. Kalau kita lihat, 43,791 orang berada di pusat pemindahan di Pahang, Terengganu, Kelantan, Johor dan Perak, berbanding 47,038 mangsa pada petang sebelumnya. Jadi di Pahang masih lagi mencatatkan satu jumlah yang agak tinggi, yang mana di Temeloh mencatatkan 11,547, diikuti Maran 3,000, Lipis 2,000, Pekan 1,968 ya. Okey, jadi bila sebut mengenai banjir ini, bantuan telah pun diberikan. Makluman sedia diberitahu kepada semua. Akan tetapi masih lagi ada orang yang macam kita dah bagi tahu kalau banjir jangan redah, masih lagi nak cuba-cuba nasib nak bawa kereta nak redah banjir ni. Antara contohnya
macam ada satu keluarga ni yang viral di social media juga. 3 sekeluarga ni yang nyaris-nyaris dihanyut banjir dan memang kita tahu kawasan tersebut memang tak boleh nak lalu, tapi mungkin mereka rasa kenderaan yang dibawanya adalah tinggi, jadi mereka rasa confident untuk nak lalu. Jadi jangan buat macam tu. So ini apa yang terjadi di Kemaman. 3 sekeluarga ni nyaris-nyaris dihanyut air selepas kenderaan yang dinaiki terperangkap dalam air banjir di bawah jambatan Lebuhraya Pantai Timur 2 di Cukai pada hari Sabtu. Jadi bagi anda semua, apabila macam tadi Muaz cakap, amaran dah diberi, info dah diberi. Kalau dah cakap jangan lalu dekat situ, kita jangan confident untuk nak lalu. Sebab apa, ini berkaitan dengan nyawa. Okey, nanti mungkin akan susah untuk kita dan juga orang lain juga. Betul. Okey, jadi peringatan ada beberapa kes sebenarnya yang berlaku dan selain daripada itu juga kita nak ajak rakyat Malaysia yang sangat baik hati. Ramai kita tengok NGO, orang persendirian juga telah mengulurkan bantuan kepada mangsa banjir ini. Dan sebenarnya kalau ada di antara anda yang nak bersama dengan kita, orang ramai boleh membantu mangsa-mangsa banjir melalui sumbangan kepada tabung bencana NSTP Media Prima, yang mana akaunnya seperti yang anda saksikan, Maybank 5141-0532-0757. Kita kongsikan takat mana kemampuan kita dan kita doakan agar makanan dapat disampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang terjejas akibat banjir ini. Okey, bila kita sebut pasal kebaikan, satu lagi benda kebaikan yang Fiona nak ajak anda orang ramai untuk sama-sama kita buat adalah baru-baru ni untuk the world's greatest athlete. Ada satu competition lah di mana Datuk Nicole David dikatakan bakal menjadi greatest athlete of all time, tapi perlukan bantuan kita untuk memberikan vote. Okey. Jadi kalau bagi anda semua, saya nak sarankan anda untuk terus pergi ke satu laman sesawang ni, The World Greatest Game Athlete of All Time Organisation. Dekat situ anda boleh nampak, okey, ada banyak calon-calon atlet-atlet daripada seluruh dunia yang tercalon dekat dalam. Okey, buat masa sekarang kita masih lagi sempat untuk memberi undian sehingga 20 Januari nanti, di mana 10 orang atlet yang mempunyai undian yang tertinggi akan mara ke pusingan seterusnya. Kemudian pada 1 Februari nanti, juaranya ataupun yang betul-betul lah greatest athlete tu akan dinamakan. Okey. Sebab kalau kita tengok list yang diberikan tu semua adalah yang terhebat dari negara masing-masing. Akan tetapi Datuk Nicole, kita semua sudah maklumlah kehebatannya sangat luar biasa, memberi inspirasi kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Jangan pernah mengalah, kita sentiasa ada peluang dan juga kita kena ada semangat untuk menang setiap hari. Baik, daripada kita nak berkongsikan mengenai untuk kita sama-sama mengundi atlet kesayangan kita, seterusnya kita nak update juga. Ini antara berita yang mengejutkan kita, yang menyedihkan juga, yang berlaku di negara jiran kita. Kalau kita semua sedia maklum, semalam ada satu kabar mengenai pesawat komersial Sriwijaya Air, ya. Dan paling terbaru diupdate yang mana pesawat komersial Sriwijaya Air yang terputus hubungan selepas berlepas dari ibu kota Jakarta menuju ke Pontianak disahkan terhempas di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Dan Menteri Perhubungan Indonesia memberitahu dalam sesi sidang media menerusi webinar malam semalam, berkata pesawat itu dipercayai terhempas di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang di kawasan perairan Kepulauan Seribu. Dan mengikut mengikut apa yang kita dapat tahu daripada social media, Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas berkata tumpuan sekarang adalah memberi kepada pencarian titik koordinat jatuhnya pesawat itu. Sebab apa? Pesawat tersebut tak dapat nak jumpa titik jatuhnya lah. Okey, jadi salam takziah kami ucapkan kepada semua ahli keluarga bangsa. Dan untuk anda juga dalam Borak Kopitiam ini, memang setiap minggu kami bawakan untuk anda pelbagai topik yang menarik, pelbagai hobi dan juga mungkin ada perkara-perkara baru yang ingin anda pelajari. Jadi kalau anda tengok set kami hari ini, memang ada sedikit perubahan. Apa perubahan yang Fiona nampak? Okey, bagi saya nampak banyak kayu-kayu. Okey. Kayu-kayu, hari betul? Ini, adakah kita akan membincangkan topik yang berkaitan dengan kayu-kayu? Bagi Memang anda betul. semua yang ada kat rumah, boleh membuat tekaan lah. Sambil-sambil tu nanti kot-kot kita akan baca, ambil masa untuk baca, tengok siapa yang dapat teka dengan betul. Kita mungkin akan hadiahkan satu meja kepada anda. Sebab kat Borak Kopitiam ni, kalau anda tengok awal-awal kan, kalau sebelum ni kalau ada ikan, maksudnya dia akan bawa cerita mengenai ikan. Ada basikal, topik mengenai basikal. Tapi kalau kita sedia maklum bahawa kayu ni mempunyai satu, saya rasa, seni yang bukan semua orang boleh buat. Betul. Dulu masa Fiona kat sekolah
ada tak kemenangan hidup? Ada. Ada. Okey, ada buat kayu? Ada. Nampak tak saya beruniform hari ini? Dah sedia dah nak bertukang pada hari ini. Yelah, Okey, betul lah. topik kita hari ini khas bagi pencinta-pencinta kayu ataupun anda semua yang ada hobi ataupun minat dari segi nak bertukang, nak buat peralatan ataupun furniture kayu sendiri dekat rumah. Sebab apa sekarang ni kalau kita tengok memang trend-trend kayu ni tak kisah dari furniture, dari barang-barang perhiasan dan juga kita punya pinggan mangkuk. Betul. Pun ada yang diperbuat daripada kayu. Yes, jadi oleh kerana itu kalau kita lihat dulu orang kata tukang kayu ni hanyalah seorang tukang kayu yang membuat meja dan juga kerusi. Tapi oleh kerana sekarang ni kalau kita lihat pada evolusi yang berlaku, bukan saja mereka yang terdahulu merupakan seorang tukang kayu, tapi generasi baru pun dah memiliki satu, saya rasa, kejayaan yang hebat dalam seni kayu ini apabila dimodernkan. Jadi itulah orang kata macam jangan, bila kita tengok kan dulu macam Muaz cakap itu merupakan satu kerjaya tukang kayu sahaja. Hari ini adalah sesuatu yang lebih hebat daripada itu. Kalau nak tahu apa yang lebih hebat, jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini di Borak Kopitiam. Ya, masih lagi bersama saya dan juga Muaz di satu set yang lain sikit. Kalau kita tengok sekarang ni Muaz sibuk, dia tengok barang orang. Yes, saya terfikir jugalah kan, kalau kenapa? saya memiliki joran ni, mana satu tempat yang saya boleh letak di dalam rumah. Kan, kalaulah ada satu tempat yang sebegini punya mudah, senang untuk saya letak joran-joran saya yang banyak ni. Ya tak, ya juga nak letak payung boleh. Boleh. Muat. Tapi ini siapa punya ni, Muaz? Awak main pegang je. Cantik. Sebenarnya boleh gerak. Boleh gerak. Oh, okey. Oh. Habis awak. Tuan punya dah sampai. Yes. Inilah dia individu yang saya katakan tadi. Dalam apa saja yang berlaku, evolusi untuk tukang kayu ni harus dilakukan. Betul. Tengok, orang yang buat tukang kayu ni seorang yang muda. Kan? Okey, kalau saya tengok kan, okey kejap. Sebelum tu kita nak perkenalkan dulu. Okey, kita ada Muhammad Khairil. Yes, saya. Khairil ke Hairil? Maafkan saya Dia tak boleh juga. salah sebut. Dia Hairil lah pun boleh. Oh, boleh juga. Boleh nama manja, nama kawan-kawan panggil? Hairil. Hairil lah. Kita panggil Hairil lah. Okey. Dan kita semua sedia maklum bahawa dalam pandemik COVID-19 ini ada pelbagai perkara yang tak pernah kita fikirkan berlaku. Termasuklah dalam kehidupan Khairil sendiri, seorang fotografer dan akhirnya berubah untuk menjadi tukang kayu. Ya, Ni betul. macam mana awak ada satu Tiba-tiba nak boleh buat jadi tukang kayu. Tukang kayu ni. Dia pasal apa? Kita punya, dia asal memang ada minat pun. Dah lama dah dia minat buat kayu. So, kita kan memang full time. Okey. Full time buat foto. So, bila pandemik ni kita macam lost job sikit lah. Macam, kan semua orang akan effect benda tu. Betul. So, saya kat rumah macam minat-minat bertukang, cuba-cuba buat. Sekali saya tu buat post kat Facebook ke macam tu kan. So orang pun macam minat, kau boleh bertukang lah apa semua kan. Oh. Tapi Hairil, bila you buat bertukang kayu semua ni kan, memang dari dulu dah ada basic ke yang ni setakat macam sendiri tengok daripada laman YouTube ke? sesawang YouTube ke apa ke? Banyak pada Kelas kemahiran hidup. Tidak. tu dulu ada lah sekolah tu kan, mesti semua orang ada. Basic je. Basic lah kan. So, banyak belajar pada ni lah. Facebook dengan apa YouTube. Tengok kat YouTube kan. Lepas tu kita try buat lah. Macam kalau tak okey, kita tanya, kan ada grup sekarang, Facebook banyak grup kan. Grup tukang kayu ada? Grup tukang kayu. Oh, okey. Jadi ini antara momen masa dia melakukan kerja-kerja kayu ni. Jadi apa agaknya barang pertama yang awak buat dan awak letak kat Facebook, orang kata awak ada bakat, awak boleh jual benda ni. Inilah sebenarnya yang saya try buat. Okey. Ini barang pertama yang buat. Stand keris. Muaz. Stand untuk keris. Okey. Cantiknya yang first apa tu, hasil pun cantik kan. Nampak simple tapi kemas. Dalam banyak-banyak perkara, kenapa stand keris ni awak buat? Sebab adakah ni yang paling basic, senang nak buat ni? Antaranya juga. Antara kan. Lepas tu saya tengok hobi orang ni, saya try tengok macam best, saya cubalah buat kan, sebab kawan saya ada banyak keris asalnya. Lepas tu saya minta. Bukan dia beli keris banyak, Tapi tak tahu nak letak kat mana. Dia tak tahu nak letak kat mana. So
saya cubalah selesaikan masalah dia. Okey. Tapi kita Antara macam tu lah. kurang. Sebabnya. kita dengar Hairil bukan calang-calang juga dengan dalam dunia kayu-kayu ni kan. Memang daripada fotografer jadi tukang kayu dan sendiri dah ada bengkel. Ya, betul. So macam mana tu? I think it's like awesome. Daripada studio untuk foto, tukar kepada bengkel tukang kayu. Dia mungkin sebab minat satu, lepas tu permintaan tu agak tinggi jugalah. Setiap kali kita share apa yang kita buat, bertukang apa semua kan. Lepas tu ada permintaan, dari situlah macam boleh Boleh pergi. go lah, macam boleh go. Tapi kalau kita tengok kan, yalah untuk kayu ni tak adalah dia punya popular tu sepopular benda-benda yang lain. Betul. Tapi bila awak masuk dalam bidang ni, awak terkejut tak tengok, demand dia tinggi. Betul. Agak macam teruja kan, macam wish boleh pergi ni. Boleh pergi ni. Habis dah buka bengkel lah. Ada untung lah dia. Tapi belakang cerita. Tapi masa Hairil dulu jadi fotografer, pernah tak katanya ada minat dalam bertukang kayu semua tu kan? Pernah tak terfikir pada suatu hari nanti, okey saya memang nak jadi tukang kayu juga, nak buat barang-barang kayu? Basically tak Langsung terfikir. tak terfikir. Langsung tak terfikir lah. Saya ni minat pada art lah. Ikutkan minat pada art. Tapi bila sebut pasal art ni, jadi mungkin is it kalau kita nak jadi seorang tukang kayu ni, memang basic kena ada yang art sense. betul lah. Itu yang penting. Betul. Betul Fiona, kita tak ada seni art. Kalau kita nak buat benda ni pun kita tak berfikir tau. Kalau nak ketuk paku tu pun saya rasa nak masuk ni pun dah tak masuk dah. Itu lepas tu kita dah give up kan. Okey. Dan selain daripada itu juga kita tengok tempat letak keris dan ini adalah kursi lah. Kursi yang Ini bukan, ini actually side table lah. side table. Table. The table. Kursi boleh juga. kursi Boleh juga. Boleh sebab kuat dia- menampung. Boleh, cuba. Saya boleh. Macam saya boleh lah. Okey, cuba. Okey. Boleh Masuk juga. barang. Multi purpose. Depan Okey, pun nampak. antara benda yang paling mencabar lah bagi Hairil bila bertukang dengan bekerja dengan kayu-kayu semua ni. Mencabar Banyak sebenarnya dalam bertukang ni, banyak benda mencabar. Antaranya dalam kita buat satu produk, ukuran dia kalau kita salah measuring, dia akan sangat-sangat tak balance. Tak samalah petak dia tu kan. Lepas tu nak buat idea lagi. Lepas tu nak bagi kukuh satu produk tu lagi. Jenis kayu lagi. Jenis kayu material. Lagi. Okey, jadi kalau kita lihat maksudnya dalam pandemik ini kadang-kadang ianya membuka satu lembaran baru untuk awak awak cubalah kan yang sebelum ni awak tak fikir kan. Okey, mungkin awak mengalami situasi ni. Mungkin boleh beritahu kepada semua yang menonton ini yang mengalami situasi yang sama. Dulu buat satu kerja je, tiba-tiba dah tak ada kerja, job dah tak banyak. Sekarang ni buntu, tak tahu nak buat apa lah. Kan? Macam mana awak dapat kekuatan macam aku try kayu ni? Adakah benda tu kita kena cuba? Mungkin kita kena cubalah try buat something new kan. So kalau benda tu boleh go, kita try go macam tu lah. Kan dia Jangan macam give up lah. Jangan give up. Yes, jangan give up. Lepas tu memang Facebook ni memainkan satu saya rasa peranan yang hebat lah. Betul. Sebab awak cuba benda tu pun dekat Facebook. Betul. Lepas tu sekarang Facebook banyak sangat grup kan. Bila kita try, kita post kat grup. Time tu lah orang tanya. Dari situlah. Macam kita kena rajin bertanya, rajin buat research sebab macam Hairil sendiri pun sebab minat, lepas tu study sendiri dekat social media sendiri dekat macam contoh saya study dekat YouTube, saya tengok cara-cara bertukang. Lepas tu bila saya dah try buat, pergi dekat post kat grup kayu. Lepas tu diorang akan bagi tahu lah, ini tak okey. Selalu diorang banyak mengajar Itu dari yang situ best tu. lah. Ini grup-grup yang positif, bukan grup betul. membawang. Betul. Kalau grup membawang, apa benda kayu kau ni? Itu ada beza tu. Sebab itu Hairil, jom kongsikan Instagram supaya orang ramai boleh cari Hairil. Nak order ni abang-abang jorang dah. Abang-abang pancing ni bang. Lock. Kalau boleh pergi ke Instagram saya, Mighty Wood Studio. Okey. Company kita orang ada dekat Glen Mary, Shah Alam. Betul, antara gambar-gambar yang ada. Ya, betul. Dan selain daripada contoh-contoh gambar yang ada tu, anda boleh berimajinasi dan anda boleh order lah. Ya, kalau betul. Gary boleh buat, dia buat lah. Saya buat custom, tak kisahlah. Bagi design, saya akan cuba buat. Yes. Okey. Okey. Terima kasih. Anak muda, all the best. Ya, lepas ni kalau dah kembali pulih, buat gambar, ambil fotografer pun ambil. Betul, Kan? betul. Kayu pun dia buat. Memang hebat. Janji jangan putus asa dalam usaha. Okey, baiklah. Itu dia salah satu contoh dari segi dunia kayu yang kita bawakan kepada anda. Selain daripada kita bertukang membuat meja ataupun tempat letak joran dan sebagainya, ada juga satu teknik pengukiran ataupun tukang
kerja kayu. Tapi pakai laser. Tapi pakai laser. Boleh ke? Boleh? Boleh. Jom Boleh, kita tengok tu video ni. skill. Kita tengok macam mana. Jom kita tengok. Boleh pakai laser? Salah satu cabang seni ukiran kayu adalah dengan menggunakan laser. Syarikat milik Bumi Putra yang terletak di Shah Alam ini mengaplikasikan mesin laser bagi menghasilkan tempahan untuk pelanggan. Okey, kami mengambil inisiatif untuk dalam industri kayu ni kerana pertama tidak ada ramai pesaing dalam bidang ni, dan kedua bidang ni dia sangat luas. Kita boleh explore bermacam-macam benda dalam ni. Kita boleh olah dia untuk potong gaya macam ni, lepas tu kita boleh letak colour dia macam ni, bentuk dia macam ni, dan kita boleh, yang penting apabila pelanggan datang tu dia macam uish, lain daripada lain. Dia tak pernah tengok. Biasa dia orang beli dia daripada luar negara. Yang jadi di luar negara ni kebanyakannya sama je, bentuk dia, warna dia sama. Konsep kita lain daripada lain. Sebelum proses pemotongan, gambar akan dilakar menggunakan komputer untuk dihantar ke proses pencetakan laser. Proses ini mengambil masa dari 10 minit mengikut jenis dan saiz sesebuah reka bentuk yang dipilih. Okey, kelebihan mesin ada kat sini ialah pertama kita menggunakan mesin yang besar 4 kaki kali 3 kaki. Kemudian kita ada 2 mesin yang besar tu. Kemudian kekuatan yang kita ada ni lain daripada ni, kita buat cepat. Apa-apa klien bagi, kita akan cuba buat secepat mungkin supaya pelanggan pun happy. Semua orang happy. Lebih 3 tahun menceburkan diri, kini anak jati kelahiran Kelang ini mampu menyediakan pelbagai bentuk ukiran kayu untuk pelanggannya. Laser cut ni, dia kalau kita kecil-kecil biasa kita main laser yang kita tembak-tembak tu. Okey, dia sama konsep dia. Cuma yang kita tembak tu biasa kita pakai laser tu besar ni, dalam lebih kurang 5 cm. Tapi laser yang kita pakai tu saiz dia adalah 1 meter laser tu. Bila kita besarkan laser tu, laser ni kita boleh buat dia sebagai pemotong. Laser cutting. Laser memotong. Dia sama juga menggunakan gunting. Gunting kita pakai gunting. Tapi bila laser ni kita potong pakai laser. Inilah hasilnya. Ada gambar Muaz dan Fiona. Logo Borak Kopitiam pun ada. Cantik kan? Kalau berminat, bolehlah menempahnya di Laser Cut Malaysia. Fuyo, tengok ni. Inilah dia hasil dia. Terima kasih Laser Cut Malaysia. Thank you. Gambar dan juga saya rasa satu seni yang moden lah. Yang kalau kita tengok tadi, kalau macam ni kan, ni rambut saya zaman bila rambut saya tebal, dia boleh potong rambut saya jadi atas macam ni. Tapi apa-apa pun kita rasa macam kagum lah kan. Tak sangka kan untuk satu teknologi macam tu boleh buat sesuatu yang begitu awesome lah. Kita boleh simpan. Bagi anda semua yang berminat, bolehlah buat sesuatu macam ni. Order pada mereka untuk dapatkan dekor-dekor dekat rumah. Alright, jadi kalau kita tengok di depan kita ni, Fiona, saya kalau diberikan kayu lah, Muaz dengan Fiona diberikan kayu ni, kita tak tahu nak buat apa dan mula pada mana, betul tak? Nak ketuk macam mana, nak pahat macam mana. Sebab kayu ada macam-macam jenis kan. Ada yang kita panggil apa, kayu tradisional, ada yang nampak macam moden. Masalahnya kita dekat sini kita tak pandai. Macam mana ni? Saya ni nak gergaji pun ada teknik tu. Serius lah? Gergaji bukan letak kayu terus gergaji. Jadi kebetulan nampak. Bila sebut gergaji, Pak Din datang bawa gergaji. Takutnya. Hello. Hai Pak Apa Din. khabar Pak Din? Silakan Pak Din. Silakan Pak Din. Sorry, letak dulu. Tak apa. Tak apa Pak Din. Takutnya Tak bila apa. bawa masuk gergaji macam tu. Cara Pak Din pegang gergaji nampak orang lama. Okey. Maksudnya orang dah pengalaman. Pegang pun tak takut. Kita nak pegang gergaji pun takut. Betul. Lama tak lama sangat lah. Maksudnya kita membiasakan diri lah. Tu saya tengok baju usahawan 1971 tu. Start dari situ ke? Dah. 1971. Oh, lama sangat ni. Okey, so Pak Din memandangkan Pak Din dah ada dekat sini kan, kita nak ambil peluang ni lah untuk tanya Pak Din kan, jenis-jenis kayu yang biasanya orang pakai. Kayu apa tu? Setahu saya tahu satu jenis kayu je. Kayu apa awak tahu? Kayu apa tu, jati je. Saya tahu kayu sengal. Kan? Ada kan? Dia kayu banyak. Okey. Sangat banyak lah. Kalau dekat Malaysia, kira paling popular cengal, jati, balau. Ini balau lah. Balau. Oh, okey, ni balau. Antara yang dapat
saya bawa lah. So dari segi kalau katakanlah kan, kalau ditanya kepada saya nak kayu macam mana? Okey. Dah tentu saya akan pilih kayu yang terbaik. So kalau ada peluang, kalau macam setengah orang idamkan tapi tak dapat. Sebab harga ke ataupun susah nak dapat? Pertama harga, kedua bekalan. So macam saya pun baru terlibat tukang pun bukan sangat lama, tapi banyak bercampur dengan orang-orang lama. So dia banyak cerita. So kalau dapat kayu tu, wah macam bulan jatuh keriba lah. Yes. Dan dari segi ketahanan pun Pak Din, kalau kayu-kayu yang kita nak cari susah ni, dia punya tahan tu berpuluh tahun lah kot. Dia ketahanan berdasarkan umur pokok. Kalau pokok tu dah cukup matang kan, contoh 100 tahun, bila dah diproses jadi kayu macam ni, dia akan lagi jadi lebih lama. Tapi kalau walaupun korang kata pokok tu pokok jati yang orang kenal dia sangat tahan ke apa, tapi kalau dia masih muda dah ditebang macam tak jadi jugalah. Belum cukup matang. Okey, kalau kita tengok dekat sini kan, kayu ni ada macam-macam jenis, color kan. Antara contoh yang macam ni lah kan. Yang ini dia nampak macam merah-merah sedikit. Memang asal kayu ni Ini color macam tu kayu ke? ni saya dapat koleksi peribadi lah. Ini sebahagian koleksi peribadi. Kayu-kayu daripada luar negara. Wah. Ni Mungkin kayu Pak Din apa boleh ni? kongsikan kayu daripada mana tu Pak Din? Yang ini Purple Heart. Dia sama macam ni. Okey. Yang saya tahu dia daripada Brazil tu. Koleksi peribadi. Yelah, kalau ada orang minat kereta, koleksi peribadi kereta. Orang minat kayu, ada koleksi peribadi kayu lah. Jadi Pak Din Apa grup tukang, dia orang pun ada koleksi peribadi. Sama ada peralatan tukang, kayu-kayunya. Macam ni Wengi. Pun dari, kalau tak salah saya, daripada Afrika ataupun Brazil. So ini kalau untuk peminat macam buat keris, ulu keris, dia suka ni. Kenapa yang ni menjadi pilihan orang yang buat keris? Sebab dia senang kata, kalau panggil barang rare ataupun limited edition, memang orang lain tak akan ada. Aku ada, kau ada. Macam tu lah. Jadi kepayahan ataupun kesukaran untuk membuat satu benda ni Pak Din, adakah bergantung kepada kayu tersebut? Sebab yelah, kalau nak okey, nak pahat semua, Betul. jenis-jenis lain-lain tu. Betul. Sepanjang pengalaman saya, yang paling best cengal. Dan yang paling susah, istilah lain dia kita panggil liar, balau. Kenapa tu? Sebab dia balau, dia punya struktur urat apa semua dia agak liat. So untuk kita kawal apa macam pergerakan apa semua apa yang kita nak, dia tak nak ikut. So kalau apa cengal, memang dia sejenis kayu keras, tapi bila kita mula memahat tu, kita layan, dia akan ikutlah, senang kata macam tu. Kalau kita tengok kan, seni kayu ni dia ada orang kata yang ada membezakan dari segi tradisional dan juga moden. Macam mana kita nak bezakan seni tradisional ni? Tradisional ni dia lebih kepada ciri-ciri maksudnya kebudayaan, asal usul. Contoh jurutukang Melayu, dia akan menghasilkan reka bentuk dan ada ciri-ciri kemelayuan, tradisi dia lah. Dan jika jurutukang Cina, dia akan ada ciri-ciri dia yang tersendiri dan juga bangsa-bangsa lain. So tradisional juga macam kita faham, dia sudah berlaku 50 tahun yang dahulu. So bila kita sekarang berada di sini, kita panggil yang 5 tahun dahulu itu ya tradisional. Yang mana bila kita lihat bentuk dan reka bentuknya, kita tahu dia berasal daripada jurutukang mana, Melayu ke, Cina ke, India ke, atau masalah mana-mana lah. Betul. Jadi dengan sekarang, waktu itu jurutukang mereka lebih menggunakan kayu-kayu yang kita panggil macam ni lah, kayu solid. Kayu yang memang asalnya memang kayu lah. So bila satu proses berlalu, masa berubah, jadi bekalan kayu mungkin kurang ke apa, so dan juga perkembangan teknologi. Kan macam tadi kita tengok, tak ada orang cakap apa, dulu jurutukang dahulu tak pernah terfikir ada laser, kan, atas kayu lah. ada CNC. Maksudnya ukiran, kalau orang dulu kalau mengukir, dia perlu ada bakat, boleh mengukir. Betul. Tapi waktu sekarang, untuk mengukir, kita mungkin boleh ambil masa 10 atau 20 minit dah siap. Walaupun orang tu tak ada bakat mengukir, dia boleh mengukir dengan menggunakan teknologi. Contoh macam ni lah. Okey, so boleh tak kita cakap macam dari segi seni kayu tradisional tu memang pakai peralatan, contohnya macam benda ukir tu, tukul dan sebagainya, kan? Bagi saya,
Kalau nak buat perabot tradisional, sama ada itu pilihan lah. Sama ada nak gunakan peralatan tradisional atau teknologi masa kini. Kalau katakanlah kita nak menghasilkan satu perabot antik, contohlah yang sudah umur 100 tahun. Reka bentuknya sama tapi boleh dihasilkan pada waktu sekarang dengan bentuk yang sama dengan teknologi sekarang. Okey. So macam gergaji, tukul, pahat itu adalah satu peralatan memang sejak dulu digunakan. Yang asasnya lah. Sebab waktu itu mesin-mesin moden belum wujud. So sekarang banyak mesin-mesin moden yang mempercepatkan kerja. So boleh digunakan lah. Tapi macam saya sendiri pun, walaupun ada mesin yang canggih, yang moden, ada waktu kita perlukan peralatan ini juga. So yang tak dapat dilakukan oleh mesin-mesin moden. Mungkin belum dicipta atau bagaimana. So macam dahulu kita nak menggergaji, nak potong kayu, guna gergaji macam ni lah. So zaman moden dia ada gergaji. Dia ada lagi senang mesin kan? Kan? So dia ada, tapi risiko dia pun tinggi. So kalau macam pisau-pisau iaitu untuk memotong lah. Dia punya pusingan 30,000 RPM, pusingan seminit. Kalau macam ni kecederaan kurang, risiko untuk putus jari pun kurang. Betul. Kalau yang tu putus terus. Okey, sebab yang ni ialah ikut kita punya tenaga kan. Dan bagaimana pula dari segi kalau dulu tradisional, saya ada tengok orang buat rumah ke apa, buat perabot ni dia tak pakai paku pun. Betul. Kan? Masih lagi digunakan sekarang ke? Sekarang ikut pada permintaan. Ada pelanggan yang memang cita rasa dia mahu ada satu kesenian yang maksudnya pembinaan tu tak ada menggunakan paku dan juga skru. So kita macam bagi saya ada membuat perabot tempahan khas. Jadi ikut pada apa permintaan dia. So kalau dia aku tak nak paku, tak nak skru langsung, aku nak tanggam. So bagilah tanggam. Kuat dah tanggam ni Dia punya sebab tak ada paku kan. Contoh ni lah. Oh, yang ni tak ada paku langsung. Ini tak ada. Macam mana? Ini kawan saya, geng-geng pertukangan buat. Okey. So ini tanggam. So maksudnya kayu ni Masukkan. dia tembus ke sini. Okey. Kalau yang jelas yang ni lah. Boleh nampak ni dia kayu punya ni dipotong, kemudian tembus di sini. Okey. Nak tahu kuat tak kuat, dia akan belah di sini dan dipasak. So bermaksud dia kalau dari segi strukturnya, boleh ambil, saya boleh ambil sampel ada satu buat. Okey. Oh, ini contohnya. Contohlah kan, macam tadi, dia dah masuk. Okey. Kemudian kat sini dia belah, dia akan pasak. Jadi benda ni kembang. So kayu tu kembang. Jadi dia memang ketat lah. Selagi tak patah, selagi itu dia melekat di situ. Sebab tu pilihan kayu yang tepat penting. So kalau macam kayu-kayu lembut, dia akan mengecut, dia akan longgar balik lah. Betul. Sebab tu macam cengal ke balau boleh buat, tapi dia punya sifat balau ni dia suka crack-crack. Dia ada sifat-sifat kayunya lah. Ada sifat lah. Tapi kalau kita tengok kan, kayu ni kan memang cantik kalau dia buat perabot dan sebagainya. Tapi saya memang ada satu benda yang sangat-sangat risau bila ada perabot kayu dekat rumah. Kawan yang kita tak nak tu ada dekat rumah, anai-anai. Macam mana kita nak jaga supaya tak nak ada anai-anai datang? Anai bukan kata bagi orang-orang yang memiliki perabot di rumah, bagi seorang tukang kayu pun dia seolah-olah satu mimpi yang sangat ngeri. Mimpi yang ngeri lah. Ini contoh ke Pak Din? Ini contohnya. Okey. Okey, ni contoh. Mungkin. Contoh ni. Anak-anak. Ini Berat. Berat. Okey. Ini adalah hasil kerja anak-anak lah. Ya. Tapi jika dianya jatuh ke tangan orang yang kreatif, dia akan jadi lebih cantik. Dan ada jurutukang-jurutukang yang memang sengaja bagi anak-anak makan untuk dihasilkan produk. Ada juga kreativiti lah ni. Atas kreativiti dia. Jadi kalau macam ni bukannya rosak sepenuhnya, tukang kayu tahulah apa dia nak buat. Maksudnya benda ni tak akan terbuat. Contoh macam saya tukang kayu, benda ni beli. Pakai ada sejumlah kos yang diperuntukkan. Tiba-tiba dimakan anak-anak, kalau nak buang gitu sayang lah. So cuba fikirkan supaya boleh digunakan dan boleh dimanfaatkan dan boleh dapat pulangan. So itu dari sudut perniagaan lah. Yes. Okey, baiklah. Mungkin Pak Din boleh kongsikan Instagram
Instagram saya Pak Din Woodworking dan Facebook Nordin, page Pak Din Woodwork. Oh, okey, Pak Din Woodwork. Jadi saya rasa Pak Din ni seorang yang suka berkongsikan ilmu. Jadi untuk anda yang minat dengan kayu ni, kena jumpa orang macam Pak Din ni dan the gang lah Pak Din. Datang kalau ada kesempatan dekat Kelang Utama, sila datang ke workshop saya. Alright. Baiklah. Terima kasih Pak Din. Terima kasih Pak Din. Sama. Okey, baiklah. Itu dia kita sempat kongsikan dengan anda mengenai seni tradisional dan juga moden untuk kayu, dunia kayu. Okey, baiklah. Jom sekarang kita ke set sebelah pula untuk produk Jom Spray. Aduh, sakit kaki lah. Mungkin ada boleh tolong ni. Aduh lah nyerinya lutut ni Muaz Fiona weh. Okey, assalamualaikum. Hari ni pada hampa semua yang ada masalah lengur-lengur sendi, sakit-sakit badan tu, terutama yang kerja macam tukang kayu duk lengur balik rumah minta bini urut lah, minta anak-anak pijak belakang. Ni kami nak bawakan ni, Ferina bawakan produk iaitu Joint Spray untuk iaitu produk tradisional ataupun membantu untuk melegakan sakit-sakit sendi. Sakit sendi ni umum sebenarnya. Lelaki wanita ada masalah ni ya. Jadi terutamanya orang muda yang hyperaktif yang duk bersukan apa semua kayu basikal kan. Jadi dia akan terasa atas spot injury ni. Kalau orang yang berumur ni macam orang tua-tua ni nak pergi solat, nak duduk tahiyyat akhir, duk lipat lutut tu lengur sakit. Orang perempuan pun ada masalah ni. Orang perempuan 50% lebih berisiko disebabkan otot dia kecil. Duk pakai kasut tumit tinggi tak sedap badan tu besar. Jangan marah nah. Jadi di sini kami tunjukkan ini satu produk joint spray yang selamat digunakan. Boleh digunakan orang cakap kalau orang perempuan di rumah, abang tolonglah urut saya ni lengur. Kita takkan nak biar saja tuan-tuan. Beras kita beli. Kita balas balik cakap. Nak urut tang mana yang? Tak payah urut. Ni pakai joint spray saja. Lega insya-Allah. Boleh spray di kawasan-kawasan sendi yang kita rasa lengur tu sakit. Contoh di buku lali. Kemudian kita boleh di lutut. Ataupun di pinggang dan juga bahu. Simple saja dan ianya selamat. Tak ada kesan sampingan sebab dibuat pada produk-produk ataupun barang herba seperti batu sauda, serai wangi. Ada kita ada orang cakap lemon dan sebagainya. Semua produk ni diluluskan oleh Biro Farmasi ataupun KKM dari iktiraf ataupun dibuat di kilang kami sendiri yang orang cakap berstatus GMP. Dan joint spray ni juga senang nak bawa. Boleh tak dalam beg kalau duk bersukan apa semua tu. Dalam poket pun muat ni sangat mudah ya. Jadi hari ni kita ada dua package. Satu package besar ataupun kita bagi package couple atau turbo lah. Ada 2 botol joint spray. Kalau dapatkan hari ni dapat free ni. Guard lutut. Sorry nak SOP tak boleh dekat dengan dia. Okey, kalau kita ada juga kalau hampa semua nak try, kita ada satu package, orang kata package mini atau comel yang ini yang kecil saja, boleh bawa ke mana-mana. Dalam handbag boleh boh, dalam posh bag pun boleh boh juga. Okey, jadi dapatkan segera. Cara nak dapatkan cukup mudah, boleh terus WhatsApp nombor tertera di bawah ataupun boleh scan QR code. Nanti akan keluar QR code dekat skrin. Boleh scan yang tu terus direct boleh WhatsApp. Tak payah nak tag-tag kan. Tapi kalau tak dapat scan, boleh terus orang cakap WhatsApp nombor yang tertera. Jadi cepat-cepat dapatkan sekarang produk joint spray yang diiktiraf selamat, mudah digunakan, tak perlu nak makan bancur apa semua. Just spray saja, insya-Allah berkesan membantu dan melegakan sakit sendi. So, spray dah hurray. Kita jumpa lagi kembali pada Muaz. Assalamualaikum. Aduh, sakit pula lutut ni. Awak nak kenapa? Tak, kalau dulu. Awak ingat awak Pinocchio ke? Tak, dulu pakai ni je. Tapi sekarang kita dah ada spray ni, bolehlah kita guna nanti. Jangan buat sembarangan. Okey, baiklah untuk anda semua kalau nak tahu lebih banyak tentang dunia seni kayu ni, jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini di Borak Kopitiam. Mari kita belajar faham. Selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih bersama dengan kami sebab saya tengok yang menonton kami dan juga di Facebook Live ramai betul yang memberikan komen seronok bila tengok topik yang kami bawakan mengenai kayu ni. Dan sebab itulah kalau kita kat sekolah dulu mungkin kita belajar kemahiran hidup ni ada yang minat, dia suka buat tau. Tapi kalau macam kita tengah-tengah ni tak berapa nak minat, kenapalah aku buat kerja kayu-kayu ni. Tapi rupa-rupanya bila kita dah semakin dewasa baru kita sedar bahawa inilah antara benda-benda yang boleh kita gunakan. Ingat balik apa yang kita belajar dulu kan. Betul. Dan apa yang kami bawakan kepada anda segmen sekarang ni adalah tadi kalau kita dah tunjukkan jenis-jenis kayu dan juga kayu yang buat perabot. Sekarang ni ada kayu yang buat apa hiasan pula. Macam sekarang ni kita bersama dengan Tengku Sharifah Husna yang merupakan pereka kraftangan kayu. Kalau kita lihat kan dekat atas meja ni ada banyak alfabet. So ini kita panggil wooden alphabet. Wooden alphabet. Wooden alphabet decoration.
So Husna, setahu saya kan, Husna sebelum ni kerja lain juga. Kerja lain. Kerja apa tu? Saya resepsionis. Tapi macam mana kenapa boleh tiba-tiba berkecimpung dalam dunia kayu? Sebab apa? Husna kan perempuan. Jarang-jarang ada perempuan bertukang kayu ni. Waktu tu saya dalam position di mana saya rasa macam saya takkan boleh pergi jauh. Saya tak boleh pergi ke atas, saya tak boleh kembangkan kerjaya saya. So saya decide saya tak nak orang tentukan kat mana saya patut berada. So dalam pada duduk fikir kat mana saya patut pergi lepas ni, saya macam banyak habiskan masa termenung lah. So waktu tu kerja saya resepsionis, meja semua. So saya banyak macam parti semua saya tengok di meja. Meja ni dia buat macam mana ni? Material apa dia pakai ni? So saya start minat dengan kayu dari situ. Oh, okey. Bagus juga maksudnya timbul idea dan difahamkan suami awak pun sama juga meminati kayu ni juga. Dia buat juga. Jadi bila awak datang meja kayu, apa yang aku boleh buat dengan meja ni? Tapi sekarang ni bukan je awak buat meja, awak banyak buat huruf pula yang menggunakan kayu. Sebab lepas saya resign tu, so kita orang nak set up macam, sebab saya suka sketch design macam makeover bilik. Kita orang pun ada buat macam YouTube channel untuk makeover bilik tidur. So kita orang buat dengan benda tu sebenarnya. Tapi waktu tu macam kita tahu last year kita punya dunia semua dikejutkan dengan COVID-19. Okay, so kita orang stuck tak tahu nak buat apa. Video kita dah buat. Cantik Husna. Sambil awak cerita tu, jomlah kita buat demo. Tak sabar juga nak tengok sebab apa? Memang Muaz macam kita cakap kan, memang jarang kita tengok perempuan akan bertukang kayu kan. Sebab apa? Kerja ni kira macam kerja berat juga lah kan. Sebab saya nampak Fiona boleh buat. Sebab awak pun ada art tu juga. Boleh tak Husna ajar Fiona? Mungkin Husna boleh ajar macam mana kita nak start bunyi buat. mesin ni, bunyi mesin kena pakai. Okay, first kita pakai facial dulu. Facial Supaya habuk-habuk tidak masuk ke dalam mata kita lah. Dan kalau perempuan, kalau boleh pakai apron lah. Silap juga ni, balik-balik lapar ingat nak masak rupanya tengah buat kayu. Ya, senang terus. Okey. Alright. Jadi kita ada kena buat sketch dulu. Dan kemudian kita kena, ni adalah mesin memotong kayu lah kot. Ni mesin memotong kayu lah. Ni jigsaw. Jigsaw. So cara nak buat macam, ni yang dah siap lah. Alright. Okey. Cara nak buat ni senang je. Kita print apa jenis font yang kita nak. Kemudian lekatkan atas plywood. Macam ni dah siap. Saya boleh mula terus. Jom, macam mana tu? Okey. Dia kayu. Oh, ini kalau jiran bawah ni, kalau atas yang menukang ni marah jiran bawah ni. Tak apa, kita cuma bagi tahu Husna, kalau awak terpotong meja kita ni pun tak apa sebenarnya. Oh, tak apa ya. Okey. Okey, kita tengok dia akan ikut semua ni, akan bentuklah ni huruf T macam ni yang dah siap lah. Oh, okey. Jadi kalau kita lepas kita dah siap potong, dah nampak bentuk dia, adakah itu dah memang dah siap ataupun ada lagi polishing ke apa ke? Biasanya lepas potong sebab kalau kita nak bagi dia punya kemasan lah, biasanya suami lah dia akan trim balik nak bagi bentuk-bentuk sebab dia ada bela-bela sisa-sisa kayu. Jadi kita nak bagi trim bagi cantik sikit. Yang tu tugas suami lah. Dia pun kadang dia buat juga yang ni. Kita orang sama-sama. Bertukar. Dia pun buat jigsaw, saya pun buat jigsaw sama-sama lah. Okey. Jadi lepas tu kita kena cat sendiri lah mengikut kreativiti masing-masing lah. Warna apa semua Warna tu depend pada customer. Kalau customer request warna tu, kita buat dia punya. Jadi dari ketahanan pula gam yang digunakan macam mana? Saya nampak ada gam tu sana. Ni memang gam special untuk gam kayu lah. Setakat ni kita orang pakai memang tahan lagi dia punya ni. Okey, Husna. Mungkin awak boleh buka face mask awak tu sebab kita berborak ni rasa macam tak dengar tadi. Tahu face mask tu lawa. Okey, jadi gam. Kita cerita balik pasal gam tu. Gam kayu ni bukan semua sama ke macam mana? Dia lain. Macam yang saya suka dengan yang ni, dia ada dia punya tempoh masa untuk bagi dia macam lekat. Macam yang ni dia sekejap je. Saya lekat-lekat dalam berapa minit, tak sampai 10 minit macam tu dia dah susah nak tanggal. Memang tahan ke? Memang tahan lah. Macam ni contoh yang kita pakai lah. Dia lekat. Yang ni semua pun yang kita pakai gam. Yang tu semua pakai gam, tak pakai paku ke apa kan? Tak. Boleh juga macam tu. Okey. Ni cantik. So, yang kayu-kayu, pilihan kayu pula macam mana ni? Adakah semua jenis kayu boleh pakai ataupun macam hanya boleh pakai plywood macam Husna cakap tadi tu? Plywood macam sebelum saya masuk dalam bidang ni, saya ingat semua plywood sama je. Tapi sebenarnya plywood dia ada grade-grade dia. Macam yang ni dia grade elok sikit lah, grade A.
Sebab kalau kita pakai grade yang low, apa akan jadi? Mungkin tak cantik, tak kemas. Dia terkopak. Lepas tu dia punya dekat tengah-tengah tu banyak kosong. Okey. Okey. Macam yang ni setakat ni kalau macam untuk outdoor tu dia tahan jugalah. Oh, untuk outdoor tahan juga. Maksudnya kalau dia kena hujan ke apa ke tak ada masalah. Hujan panas tak ada masalah. Tapi kalau untuk tempoh lama kita ada material lain juga yang sesuai untuk kegunaan outdoor lah. In case kalau nak buat macam apa signboard ke. Semua boleh. Okey, dari segi demand macam mana pula? Sebab kalau tadi kita tengok rupa-rupanya orang yang minat dengan kayu ni ramai. Tapi bagaimana dari segi ialah benda yang baru awak buat ni? Demand dia macam mana? Demand dia boleh tahan lah. Macam saya cakap sebelum ni kita nak buat benda lain. Tapi tak sangka bila kita post video tu, ramai yang tanya pasal kat mana buat huruf tu? Beli kat mana? So kita orang pun dari situ kita dapat permintaan untuk buat custom nama semua ni. Oh, okey. Sebab kalau kita tengok kan tak macam Fiona tadi ada ketengahkan tak ramai perempuan yang turun padang buat kerja-kerja kayu macam ni. Family sendiri macam mana? Apa tanggapan mereka? Percaya tak Husna sendiri buat? Mak saya memang selalu letak kepercayaan. Saya cakap dia nak buat apa, dia memang bagi kepercayaan. Sebenarnya jigsaw first saya buat tu, jigsaw ayah saya. Ayah tukang kayu ke? Bukan. Ayah suka jenis kumpul barang-barang macam apa. Kayu-kayu. Bukan kayu-kayu, dia macam mesin-mesin semua. Ayah. Kadang-kadang ayah ni dia beli. Dia sebab apa? Sebab dia minat. Jadi jatuh kepada anaknya. Dan ini antara contoh-contoh yang pernah dilakukan memang lawa lah. Saya tengok awak banyak custom bilik juga. Husna sendiri yang buat? A to Z? Yes. Dengan suami lah. Dengan suami. Okey, jadi boleh tak kita katakan yang ini inspirasi daripada suami ke apa ke? Ke sama-sama? Ke sama-sama naik? Sama-sama. Sebab saya sebenarnya tak tahu yang dia pun macam nak buat juga. Masa saya plan untuk design tu, saya macam cakap, tahu tak? Tengok dekat office dia buat kayu tu, meja tu macam ni lah. Dia cakap, betul lah dia paku macam ni. So dia akan bagi tahu saya. Jadi dari segi bercerita tu saya nampak yang dia pun ada minat yang sama juga. Jadi bila bergabung itulah jadinya. Inilah hasilnya. Itu borak kopitiam cantiknya. Alright, saya ingat lagi masa saya rasanya masa waktu majlis perkahwinan saya pun saya menggunakan kayu ni. Maksudnya dari 2014 pun benda ni dah start famous dan masih lagi berterusan sampai sekarang. Ada demand. Ada demand. Kan? Okey. Jadi kepada semua yang ingin mengetahui dan juga ala-ala nak borak kopitiam mesti ada nak order nanti. Macam mana Instagramnya? Okey, so pada yang macam nak diawal sendiri makeover bilik tidur, boleh follow kita punya YouTube channel, Ziana Channel. Dan kalau siapa-siapa yang nak tak ada keyakinan nak buat sendiri, boleh order dengan kami di Instagram, Facebook page dan juga aplikasi Shopee di ziana.my. Hebat ni. Dah ada YouTube channel. Hello guys. Okey, baiklah. Terima kasih Husna yang sudah Husna datang sini berkongsi dengan kita di sini. Alright. So, itu dia antara benda-benda yang kita boleh buat dengan kayu. Okey. Bila kita dah ada perabot kayu, ada bahan-bahan dekor kayu, kita of course kena jaga dia. Betul. Dan saya rasa apa yang akan ditunjukkan oleh Kokok ni, dia nak tunjuk kepada anda ni, dia ni memang nampak seni kayu tu. Ada kat dia. Ya, tak percaya? Tak berapalah kalau dari Kokok. Okey, jom kita tengok dia dengan siapa hari ni. Jom. Sebaik sahaja menjejakkan kaki ke tempat ini, rasa macam terimbau kenangan dulu-dulu kan? Ia memberi teka-teki siapakah gerangan pemiliknya yang telah mengumpul pelbagai barangan antik sejak lebih 10 tahun lalu. Ini dia Hanif Ibrahim, pemilik gudang barangan antik yang dimaksudkan. Saya dah minat mengumpul barang lama ni daripada umur saya 21 tahun. Saya minat sangat barang lama ni. Satunya kenangan zaman-zaman dulu, kenangan kita kecil-kecil dulu dan mengimbau balik nostalgia kita kecil-kecil dulu. Radio ini merupakan yang pertama dikumpulnya sehingga mencetuskan ribuan lagi koleksi antik di gudang yang terletak di Bangi, Selangor. Sebiji radio dalam bilik saya tu, dia radio tu 1940-an. Saya dapat sendiri dekat kedai radio lama. Saya simpan sampai sekarang. Yang menarik saya nak kongsi di sini adalah sebenarnya selain daripada barangan antik yang disimpan dalam gudang, Abang Hanif sendiri ada juga bengkel untuk membaik pulih tau. Dia baik pulih banyak barang lah. Ada almari, bermacam-macam, ada tempat makan. Nak tahu, nak tengok? Jom kita.
Restore ni lebih kurang dah 6 tahun, 7 tahun macam tu lah. Saya dah buat restoration almari. Saya buat antik ni full time. So, saya kena buat semua benda. Saya belajar daripada kawan-kawan, orang lama pasal almari ni. So, saya belajar sikit-sikit restore sampai sekarang pun tak berapa lah mahir sangat. Tapi bolehlah nak jadikan sampai cantik almari tu. Barang lama ni susah nak dapat tau. Kalau macam abang sendiri, mana dapat barang-barang ni semua? Ke macam, kalau dulu kan macam, surat khabar lama. Kalau macam ni, kayu lama. Oh, tak eh? Taklah. Biasanya cari lah, pergi kampung-kampung. Kat depan-depan rumah tu dia letak kerusi-kerusi apa, clue untuk kita tanya lah. Kawan-kawan panggil, minta tolong kawan-kawan, tolong carikan. Lalu biasanya cari sendiri lah. Kalau macam ni memang dah teruk sangat kan? Apa yang selalu macam restore, apa yang kena buat selalunya? Nak baik pulih tu macam mana? Shellac ke? Kena cat balik ke? Biasanya repair dulu body dia. Buat dulu bagi kukuh body dia. Papan-papan yang tak elok tukar. Lepas tu gosok lah. Gosok tu pun nak kena ada 5-6 kali step lah. Beza-beza kertas pasir. Gosok tu sampai ada licin baru kita varnish. Lepas tu tukar pasang gelas baru lah. Cermin-cermin baru pasang balik. Kalau orang yang restore, dia mestilah tak nak lari daripada keaslian dia, betul tak? Kalau macam kayu ni, mana dapat yang asal dia? Kayu kena pakai kayu yang asal, yang lama-lama punya kayu lah. Selalunya kebiasaannya almari baju, almari yang susah nak jual, kita almari baju tu kita pecahkan, ambil papan dia. Ganti dekat sini lah. Kayu apa yang selalu digunakan? Dia basic almari ni kebiasaannya meranti, seraya batu. Kalau yang cantik-cantik sikit, jati, merbau, cengal, kayu-kayu yang biasa yang ada dekat kita lah, kat Malaysia. Minat yang mendalam terhadap barangan kayu antik menjadi satu kepuasan buat anak jati kelahiran Greek Perak ini. Yang seronoknya minat lah. Buat benda ni semua atas dasar minat. Saya minat ni pun lebih daripada kenangan dulu lah. Dulu kecil-kecil tak dapat nak rasa benda-benda ni. Dulu susah kan. Bila satu-satu almari yang buruk, bila dah dapat hasil yang cantik, memang puas hati rasa tengok dia. Dia hilanglah stres tu. Bila tengok benda-benda macam ni, dia boleh terapi kita. Meskipun kini terdapat perhiasan rumah yang menarik, dengan proses restorasi, ia mampu memberi nafas baru kepada pelbagai perabot kayu antik ini. Ingat, yang lama jangan dilupakan, lagi-lagi kalau dapat dibaik pulih. Kan antik? Okey. Koko, barang lama jangan dilupakan. Ini betul, ini saya setuju. Betul, boleh diberikan nafas baru sebab tu harga kayu ni pun kadang-kadang harga dia sedikit tinggi. Akan tetapi boleh pakai dalam masa yang lama, why not kan kita gunakan. Dan mungkin pada satu ketika dulu kita tengok ada barang-barang kayu yang macam alah yang ni letak alas barang sahaja. Tapi kita tak tahu sebenarnya kayu tersebut yang kita letak alas kotak ke, alas barang ke, sebenarnya boleh jadi sesuatu yang lebih hebat. Kenapa Muaz? Awak dah mula berminat dengan pertukangan kayu ni? Orang yang ada art, dia tengok benda ni dia boleh buat macam-macam. Tapi saya ni yang tak art, saya tengok benda ni saya tak nampak apa-apa ni. Nasib baik. Tolong bantu saya. Bantuan telah tiba. Pur. Hello. Saya rasa tetamu kita hebat minggu ni. Ada datang bawa gergaji, ada datang bawa kayu. Jadi Syarul, Ya, selamat saya. datang. Selamat datang. Terima kasih. Ya, bersama dengan kita. Okey, jadi sekarang ni kita bersama dengan Syarul untuk bawakan topik mengenai macam mana kita nak settlekan kayu pallet ni pula. Okey. Kayu pallet ni sebenarnya macam mana? Adakah Jenis apa kayu pallet ni? Jenis apa? Okey, untuk kalau orang ramai tahu kayu pallet ni, biasanya kayu pallet ni orang buat biasa kalau kita tengok orang buat untuk letak-letak barang, untuk kilang kan. So daripada situ orang tengok kayu-kayu pallet ni orang kayu yang orang kata tak terpakai pun sebelum ni. Tapi sejak dalam 5-6 tahun sebelum ni kan, kita tengok benda ni dah mula orang guna sedikit demi sedikit untuk jadikan produk. Produk ni kalau kita tengok, kita boleh buat meja, buat perabot, buat bangku, katil, macam-macam kita boleh buat. Jadi bila kita tengok orang pakai daripada terbuang, jadi orang fikir kita nak buat apa dengan benda ni. Jadi dari situ kita tengok idea tu datang. Daripada kita terbuang, bahan-bahan terbuang kita jadikan sesuatu yang bermanfaat. Betul ya. Jadi sebab tu kalau kita tengok sekarang ni banyak kita punya hiasan ni pada kayu-kayu pallet ni. Dari segi harga, mahal tak kayu pallet? Kalau ikut daripada harga ni dia agak subjektif sebenarnya. Kalau kita buat sendiri, kalau kita kutip sendiri daripada kilang-kilang tepi jalan, kalau kita buat sendiri rasanya kos dia murah. Tapi kalau kita buat tempahan daripada kita cari tukar-tukar kayu, kos dia agak sedikit meningkatlah sebab daripada segi material, workmanship dia, mungkin dia ada daripada segi upah pekerja, kedai dan juga finishing dia sebab
kalau kita tengok kalau kita DIY sendiri, benda ni dia mudah je buat. Tapi bila masuk dekat tukang kayu, dia akan jadi lebih cantik. Lebih cantik. Betul. Dia Okey, saya sebenarnya nak baca satu komen ni daripada Facebook ni yang Dia kata menarik apa? perhatian saya. Dia kata kekuatan sesuatu kayu ni ibarat dalam telur daripada mamu-mamu. Mungkin Syarul boleh bagi tahu ni apa yang sedang diperkatakan oleh penonton kita kat rumah ni. okey, dia ibarat macam keras di dalam, lembut keras di luar, lembut di dalam. Dia sebab kayu ni dia banyak jenis kayu, ada kayu keras, kayu lembut. Macam kayu pellet ni, kalau kita tengok kayu pellet ni dia ada banyak jenis kayu pellet. Kita cakap je kayu pellet, pellet ni hanya nama. Okey. Tapi dia ada nama-nama kayu. Oh. Kalau orang tak tahu dia kata jenis. just kayu, pellet saja. Tapi dalam pellet tu sebenarnya dia ada banyak jenis kayu. Macam yang kita tengok kan. Macam saya pegang ni, nama dia orang kalau saya ambil daripada pellet. Tapi nama kayu sebenarnya kayu pine. Kayu pine. Pine woods kalau kita tahu kan. Tapi dalam kayu pine ni pula dia ada lagi nama-nama dia. Banyaknya cabang. Dia ada pine wood ni, dia ada daripada Europe, ada daripada Japan, ada daripada Myanmar kan. Okey, jadi dengan cerita hari ni awak nak buat satu demo untuk kita. Nak bagi tahulah bahawa kalau nak buat ni mudah aje kalau kita tahu apa yang kita nak lakukan. Okey, mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami hari ni Syarul nak buat apa? Kat saya nak tunjuk ni cuma benda-benda yang senang je. Kalau tengok orang perempuan pun boleh buat sebenarnya benda ni. Oh, okey. Memang tengok saya je. Sebab dia tempat nak letak bunga je. Benda ni bila macam tu. letak bunga dan benda ni kita just sangkut kat dinding je. Okey. So, mungkin kita boleh try buat. Okey. Bagi anda semua kat rumah, mungkin anda nampak pallet, kayu pallet kayu dekat pallet tepi tu. jalan. Syarul boleh terus okey, buat. Syarul. Boleh ada ternampak kayu pallet dekat tepi jalan ke apa, mungkin boleh kutip, try buat sendiri kan. Okey. Yang macam saya pegang ni, benda ni nama dia speed square. Okey. Apa square? Speed square. Speed square. Jangan pakai pembaris biasa tak boleh. Pembaris biasa pun boleh sebab kita dah dapatkan dia punya 45 degree. 45 degree ni Benda kita tu jadikan curve macam ni. Okey. So just bila kita letak je macam ni, kita just tarik je dengan pensel. Pensel pun pensel biasa boleh pakai. Biasa colour pun boleh, tak ada masalah. Asal boleh lukis lah. Kalau ni kita just letak macam tu, macam ni je. Kalau kita nak dapatkan 45 degree dia. Yang kita akan dapat betul-betul lah dia punya Dia size akan tu tepat. sama, tepat. Biasa 99 tu memang tepat lah. Okey. Dan tak So, macam ni je. apa lagi produk-produk lain yang kita boleh buat daripada kayu pallet ni Kalau ikutkan kita punya kreativiti lah. Kalau ikutkan kayu pellet ni kita boleh buat macam rumah kucing pun boleh, katil pun boleh. Macam apa sahajalah kan? Tempat apa letak kasut sahaja pun boleh. Tempat letak kasut macam kita tengok ke depan ni dia daripada kayu pellet juga. Boleh jadikan meja kopi. Oh, macam-macam lah pendek Okey. kata. Lepas tu Syarul kita dah letak dah design kita nak buat, kita potong je terus lah. Okey, ni kita macam ni kalau kita tak ada jigsaw ni, kita boleh pakai gaji tangan je. Gaji tangan ni kita letak potong je. Okey. Tapi jigsaw ni lagi senang lah. Lagi senang je. Letak. Oh, tak payah nak pin ke apa. Tak payah, Terus kita pegang letak macam tu terus je, letak je. Dah dapat dah. Tapi kan saya dah boleh cakap dah. Tukang kayu ni, dia punya pasangan dia kena memahami sebab banyak berkaitan dengan bunyi Tapi selain daripada tu kan, kita tengok kan seorang tukang kayu, dia punya tangan tu memang steady je. Dia tak adalah kata steady sebab benda ni permulaan. Kalau kita mula-mula agak-agak kekok juga. Betul, kadang-kadang kita keluar daripada garisan tu kan. Terkeluar daripada landasan tu biasa. Biasa. Tapi kalau kita dah lama, benda ni jadi macam mainan lah. Mainan. Okey, ni adalah menggunakan skru. Oh, bukan ketuk. Kita memang kena skru normal. Sebab pallet ni dia boleh menerima. Tak juga sebab kalau yang saya tengok guna ni, ini daripada pine Europe. Dia jenis lembut. Dia lembut dan ringan. Kalau yang ni daripada Jerman. Tu keras sikit. Dia keras, memang dah keras dan berat. Okey. Oh, boleh tak try pegang satu? Boleh. Okey. Dia ringan je. Ringannya. Okey. So, selain daripada kayu apa tu pallet ni, kayu apa lagi kita boleh pakai untuk buat
benda-benda macam apa? Kalau kita selain pada kayu pelet ni, kita boleh guna kayu-kayu lain. Contoh macam kayu lokal pun boleh. Macam kayu nyatur, kayu meranti, kayu resak, kayu jati. Macam kita punya kayu antara kayu yang terbaik juga. Okey. Oh, senang ya kalau kita tengok. Dia just Orang screw lama masuk macam memang tu je. senang Fiona. Kalau kita sambil borak, skru tu tak kena tangan sendiri. Kan? Sebab memang pengalaman nampak. Sekejap saja. Sebab kayu ni kayu yang lembut. Tadi kita nak masuk dia kena Tadi pelan-pelan. kalau kayu yang lembut maksudnya adakah senang untuk terbuka semula? Dia tak senang juga sebab kadang-kadang kalau kita nak dia lebih tahan lama, kita pakai gam sebenarnya. Kita letak gam. Skru dan gam? Skru dan gam. Okey. Kita tengok kekuatan dia akan lebih bertambah. Okey, yang ini kita tahu dia kayu dia lembut. Maksudnya adakah dia tak tahan lama? Kalau Kena air kan? Selalunya pellet ni kena air dia ada problem sikit kan? Dia tak boleh kena hujan panas. Sebab kayu ni sebab tu diberi dinamakan kayu pellet. Kayu pellet ni sebab dia orang kata kayu pakai buang sebenarnya, bukan untuk dijadikan perabot. Kejap. Ini adalah rumah ataupun kita panggil rumah kucing. Ni rumah kucing. Miss Nina Ni untuk Miss Nina saya buat. Oh, you buat. Daripada kayu pellet. Okey, kejap. Yang ini biar saya tengok jenis kayu dia. Yang ini daripada kayu pellet juga ke? Kayu pellet juga. Yes, kayu pellet. Oh, boleh juga Kayu buat pellet dan dicantikkan untuk dapatkan hasil macam tu. Okey, silakan. Dah sampai sekejap je, kita dalam masa beberapa minit je kita dah boleh siap dah untuk letak pokok. Ya. Kita bagi ini hadiah kepada seseorang ni pun okey juga, isteri boleh. ke apa kan? Ini boleh. Beberapa step je saya tengok. Dia hanya senang je. gergaji, lepas tu just screw saja. Okey. So kalau kita tengok kan dekat bahagian belakang tu ada nampak pokok-pokok. Yang itu pun diperbuat daripada Kayu pellet juga. kayu pellet juga. Tapi kenapa color dia lain sikit? Adakah kayu ambil lainan ke ataupun dah dicat ke? Tak, ini kayu ni kita dah siap cat. Okey. Kayu dah disiap cat. Kayu yang dah disiap cat. Bukan dah cat dah buat baru cat. Bukan, kita dah buat dulu, kita dah finishing dia, kita dah gosok, kita dah pasang kan. Lepas tu baru kita cat. Alright. Okey, ternyata saya tengok korang berborak dua orang tadi kan. Tukang kayu tengah buat kerja tak boleh kacau. Ingat senang ke sampai dia keret dia nak jawab soalan, dia nak tengok dia dah tak nampak lah tau. Itu Maksudnya untuk kita nak buat kerja kayu ni, sebab saya perasan kalau orang yang buat tukang kayu ni selalunya dia lebih kepada seorang-seorang ataupun dengan grup, tapi perlukan konsentrasi. Betul? Kalau dia tengah buat kerja tu, kalau boleh jangan kacau dia. Dia tengah bersembang, dia tengah buat kerja, kalau ajak bersembang kan. Dia agak macam kadang-kadang idea tu datang masa kita tengah buat kerja tu. Tapi bila bersembang idea tu boleh hilang. Betul. Tapi mungkin juga sebab dari segi sudut keselamatan juga. Betul, Sebab keselamatan. bila kita pegang tools semua tu kan, ada barang elektrik, ada skru dan sebagainya. Nanti tok terskru jari sendiri. Benda tu kita memang kena, benda yang nombor satu yang kita tekankan adalah keselamatan lah. Sebab benda tu kita kena betul-betul praktis, tak boleh ambil senang je. Contoh macam saya guna ni pun kalau tak mahir mungkin boleh terskru tangan sendiri. Betul. Jadi kena hati-hati. Kalau kita tengokkan macam tadi Muaz cakap, seorang tukang kayu memang ternyata tak boleh dikacau bila buat kerja. Mungkin Syarul boleh kongsikan dengan kita cabaran-cabaran seorang tukang kayu bagi Syarul sendiri. Okey, cabaran untuk kita sebagai tukang kayu ni adalah bila kita berhadapan dengan pelanggan, kalau kita bekerja sepenuh masa, kita buat untuk pelanggan. Okey, cabaran dia tak adalah kalau kita buat cantik-cantik untuk dia tak ada masalah. Tapi kalau ada masalah daripada pelanggan sendirilah. Bila pelanggan yang dia agak cerewet ke, dia dah buat, dia suruh repair sana, repair sini. Cantiklah kalau repair kan, kayu kan. Kayu. Sebab kayu ni benda alam semula jadi. Kadang-kadang kita kena, sebagai pembuat, kita kena terangkan kepada pelanggan kita apa kelemahan dia, apa kebaikan dia. Bagi mereka faham. Okey. Baik, mungkin Instagram sekali lagi kalau kita nak tengok bagaimana hasil kayu yang Syarul buat. Okey, kalau tengok hasil kayu-kayu boleh layari saya punya Instagram saya dekat Studio Custom Carpenter. Alright, anda boleh tengok sekarang ni. Itulah antara teknologi yang mudah sekarang ni. Mudah untuk kita nak berjumpa ataupun nak mencari tukang-tukang kayu yang kita inginkan. Jadi semoga berjaya dengan hasil yang hebat dan dimurahkan rezeki lagi. Syarul, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Baik, terima kasih juga. Okey, baiklah, itu dia sedikit sebanyak tentang kayu dari segi perabot, dekorasi, kemudian kayu pellet. Kalau ada jangan buang. Jangan buang. Ingat boleh buat macam-macam. Yes, dan untuk anda semua kami nak bagi tahu juga ada sesuatu yang baru.
Yang mana kalau sebelum ini mungkin ada di antara anda yang pernah bersama dengan saya dekat Cool FM hanya melalui radio. Tapi sekarang daripada radio kita telah pun bawa ke TV, iaitu Breakfast at 9 PM di NTV 7. Fiona sempat tengok tak hari tu? Masa episod pertama tu? Saya tak sempat tengok. Jangan marah, jangan marah. Tapi tak apa, tak sempat tengok. Kita nak bagi tahu kepada anda. Jom kita saksikan. Di Cool FM kita ada bawa pelbagai isu semasa. Isu-isu tersebut dibawa untuk dipanjangkan lagi. Jadi kita panjangkan ke TV. Seorang selebriti telah pun diberikan komen-komen yang negatif. Kita a bit down and then terlampau macam fikir sangat mungkin. Anda yang berada di laman sosial bertanggungjawab dengan apa yang anda lakukan. Para penyidik melihat daripada aspek psikologi, sosiologi dan kriminogeni. Breakfast at 9 PM NTV 7. Baiklah, itu dia Breakfast at 9 di NTV 7 bersama dengan AG, Haiza dan juga Muaz. Hari ini menariknya Muaz akan interview Muaz. Baik, terima kasih Fiona kerana menjemput saya di studio pada hari ini. Sama-sama. Karakter tau. Saya rasa teruja hari ini. Ya? Awak teruja, jangan lupa partner awak. Ya, ada dengan kita. Hai Haiza. Hai. Okey, memandangkan Kak Aizah ada dekat talian bersama dengan kita kan, dan saya selalu jumpa Muaz, tak nak interview dia dulu, kita tanya Aizah dulu. Silakan. Okey, berkaitan dengan Breakfast at 9 ni, sebenarnya Breakfast at 9 ni apa Breakfast at 9 ni? Dan macam mana konsep Breakfast Terangkan at 9? Aizah, Muaz pun nak tahu ni. Okey, Breakfast at 9 ni adalah kalau orang tengok tajuk dia, kenapa breakfast lepas tu at 9 PM? Kerana kenapa sarapan malam pula kan? Okey, breakfast tu adalah mewakili kami di Cool FM. Sebab kami bersiaran pagi 6 hingga 10 pagi dan at 9 PM tu kita bersiaran secara langsung di TV di NTV 7 pukul 9 malam. Jadi yang pagi tu kita bawakan ke malam secara visual. Sebab sebelumnya anda dengar saja di radio atau di platform digital, tetapi kali ini anda boleh menonton kami secara visual, boleh tengok Haiza, Muaz, AG ya, selama 30 minit di NTV 7. Itu dia. Okey, Muaz, bagi tahu sikit macam mana. Sebab macam tadi Aizah ada cakap apa yang diperbincangkan dekat radio pada waktu pagi akan dibawa ke Breakfast at 9 nanti. So, macam mana? Adakah topik yang sama akan dibawa ataupun ada topik-topik lain? Okey, selalunya dalam 5 hari kita akan bawa pelbagai topik berkaitan dengan isu semasa. Cuma dalam banyak-banyak topik tu, kadang-kadang ada yang kita bincangkan tu rasa macam tak cukup. Kan? Walaupun dah sejam dah dibincangkan, kita rasa macam sepatutnya boleh lebarkan lagi banyak sudut yang kita tak cover. Jadi, untuk Breakfast at 9 PM di NTV 7 ni, kita terus besarkan lagi dengan sudut yang berbeza tapi topik yang sama. Dengan tetamu juga yang berbeza. Jadi, kita nak lihat topik itu mendapat satu kesimpulan yang meluas supaya kita semua dapat memikirkan satu solusi yang terbaik lah. Jadi sebab itu kita nak Fiona tengok. Okay. Kalau dia tengok baru dia tahu. Fiona, kita orang punya baju pun sama ni kat TV. Iyalah, tak rancang lah. Okey, nanti saya janji saya tengok. Tapi mungkin boleh bagi tahu juga, macam tadi dah cakap topik nak dibawa secara lebih menyeluruh supaya dapat cover dengan lebih padat. Tapi apa sebenarnya betul-betul yang ingin dicapai oleh Breakfast at 9 ni? Apa yang dihasratkan? Kita punya orang kata visi kita tu ialah kita nak kembangkan, satu kita nak perkenalkan juga Cool FM kepada seluruh penonton di selain daripada orang kata boleh tengok kat platform digital kami, anda boleh tengok dekat NTV7 and then kita nak bagi tahu juga yang anda boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Kalau anda tengok kat TV, yang pasti juga apa sahaja topik yang kita bawa, macam Muaz kata tadi, perbincangan tu kita kembangkan lagi supaya apa yang kita borakkan tu mencapai, maksudnya kalau dia ada permasalahan, kita akan macam mana cara solusi dia kita nak buat. Jadi di NTV 7 anda saksikan di Breakfast at 9 PM, kita akan dapatkan jawapannya, kita akan dapatkan situasi gambaran yang sebenarnya. Sebab kalau visual ni orang nampak ni dia lebih macam tadi pagi aku dengar kat TV begini dengar kat radio begini. So malam boleh tengok inilah perkara yang sebenar yang berlaku. Dia nampak dia real one lah maksudnya. Boleh tak saya cakap itu adalah antara penarik untuk penonton tengok
Betul. Ya. Sebab kita rasa ini adalah kolaborasi antara Cool FM dan juga NTV7. Satu kolaborasi yang sangat baiklah. Jadi kita harapkan kepada anda semua jangan lupa untuk menonton pada 9 malam ini. Ada topik yang menarik kami nak bawakan untuk anda. Selain daripada Muaz, Haiza dan juga AG, kita bertiga ni akan bertukar-tukar lah untuk mengendalikan program tersebut. Baiklah, terima kasih Haiza. Terima kasih Haiza. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oi, baju dengan lipstick sama. Terima kasih. Okey, baiklah. Bagi anda semua, jangan lupa untuk tengok Breakfast at 9 di NTV7. Dan sekarang ni kita ada sesuatu nak bagi tahu anda semua. Jangan lupa untuk saksikan video muzik Baik Semula bersempena dengan anugerah juara lagu ke-35 hasil nyanyian Faizal Tahir, Jacqueline Victor 7 dan juga Siti Nurdiana di YouTube dan Facebook TV3 mulai esok pada 11 Januari jam 12 tengah hari. Semoga lagu Baik Semula ini dapat menyuntik semangat rakyat Malaysia dalam mengharungi cabaran di kala pandemik COVID-19. Gabungan yang sangat hebat, pencipta lagu yang sangat luar biasa. Jadi rasanya tak sabar untuk melihat hasilnya. Untuk anda semua jangan lupa untuk menyaksikan di YouTube. Dan kejap lagi kami nak bawakan untuk anda, mungkin sebelum ini pernah bersama dengan kami dan juga merupakan peminat lagu Cinta Kita 2. Jadi dah tahu dah pemenangnya. Yes. Okey, sekarang ni kita nak minta anda semua jangan ke mana-mana. Okey, sebab apa? Kejap lagi kita ada kejutan untuk anda semua. Kembali selepas ini. Cerita ini mengangkat seorang insan yang menemukan setiap ramuan warisan keluarga menjadi karya resepi kemenangan dunia. Cara nak buat cap tu pun kena satu teknik. Kita tarik dan then barulah kita cap, buat macam figure 8 tu ya. Yes, kembali bersama kami di Borak Kopi Tiam. Kenapa awak tiba-tiba keras macam? Tak, saya rasa seronok hari ni sebab saya cuma bayangkan saya ni seorang tukang kayu. Maksudnya tukang kayu ni dia akan sentiasa memikirkan apa lagi perkara-perkara baru dia nak buat. Jadi sekali lagi terima kasih untuk anda semua yang menonton bersama dengan kami. Tahniah kalau ada di antara anda yang baru saja mencuburi dalam bidang kayu ni. Kita doakan agar perniagaan anda akan diluaskan lagi, lebih ramai orang kenal anda, okey? Okey, dan sekarang ni macam tadi kita janjikan kita akan bawakan kejutan kepada anda. Di mana kita bawakan pemenang untuk lagu Cinta Kita. Yes, lagu Cinta Kita 2. Macam kami ni bukan lagu cinta kita lah, memang partner ya. Dan kalau kita tengok sebelum ini anda dah lihat bagaimana sebelum mereka bergelar sebagai juara, kita dan TV masih sempat interview diorang. Tapi diorang memang merupakan antara peserta yang paling ditakuti lah kan. Jadi sekarang di talian kita bersama dengan Karis dan juga Nadira. Hello. Soalan sebelum kita betul-betul live nak tanya soalan ni. Ni dah couple ke belum? Soalan maut awal lagi dia soalan ni Alhamdulillah kita orang sekarang sebenarnya tengah mengenali each other. So hopefully korang boleh doakan yang baik-baiklah untuk kita orang. Yes. Dah couple ke belum? Dah tenang ke belum? Dia dah takut. Yelah, sebab lagu Cinta Kita ni dia punya tu memanglah tujuan dia mencari pasangan duo yang hebat dan kalau mereka bercinta-bercintalah sebab pada yang pertama tu mereka akhirnya berkahwin kan. Tapi yang paling penting kolaborasi tu menjadi. Okey, jadi sekarang ni dah menjadi juara. Apakah perancangan Karis dan juga Nadira? Kita nak buat satu single bersama. Betul. InsyaAllah. Tak lama lagi. So stay tuned. Yeah, stay tuned. Okey. Alright, dan mungkin boleh kongsikan sedikit single yang macam mana? Adakah lagu percintaan nak mengenali diri sendiri ke? Lagu ni dia kita orang menunjukkan kekuatan kita orang, which is ballad. So lagu ni pasal percintaan lah. So hopefully bila lagu ni keluar nanti korang boleh sokong lagu ni. Alright. Okey, bila saat-saat dinobatkan sebagai juara ketika tu kan, pernah tak macam sebelum tu rasa macam boleh ke menang ke tidak sebab pesaing-pesaing yang lain pun hebat-hebat juga yang masuk?
Sebenarnya kita orang dari awal, kita orang betul-betul tak expect yang kita orang akan masuk ke final ataupun menjadi juara. Sebab kita orang setiap minggu tu ada cabaran dia, ada orang kata liku-liku. So kita orang just focus on bagi the best setiap minggu. Kita orang tak fikir pun kita akan masuk ke final atau juara. So, tapi Alhamdulillah atas usaha kita orang berdua, kita orang berjaya juga. Wow. Dan masa nak umumkan tu pun orang sebelah macam dah tahu je dia orang menang. Kan? Sebab diorang masa dapat interview dekat BK itu dia kata diorang ni juara, diorang ni juara. Ya, tapi yalah selagi belum diumumkan kita tak naklah macam overconfident sangat, tapi bila dah menang barulah seronok ya. Tu dia. Seronok. Jadi alright, kalau kita mungkinlah bila berdua ni dia susah sikit cabarannya apabila kalau anda berdua ni bergaduh ke ataupun berselisih faham ke, itu yang paling sukar nak jaga hubungan ni saya rasa. Dua ni itu je masalahnya kan. Jadi macam mana jaminan awak kepada peminat-peminat awak yang yalah selama ni menyokong kan, kalau boleh yalah kalau tak ada jodoh pun kalau boleh dua tu nak diteruskan juga kan. Betul. Kita hopefully peminat boleh sokong kita, peminat yang dari dulu support kita sebagai penyanyi solo boleh teruskan sokong kita orang sebagai penyanyi duet juga. InsyaAllah dalam masa depan kita ada lagu-lagu single solo juga. Tapi sekarang buat masa sekarang kita orang nak push lagu duet lah, sebab peminat yang baru kenal kita orang sebagai pasangan duet suka gandingan kita orang. Alhamdulillah sebab Kari sangat memahami. So mungkin kita orang cakap mungkin bukan cakap takkan lah, but hopefully kita orang boleh tak terlalu ni lah macam jangan terlalu memikirkan tentang kita orang punya masalah atau apa semua. Yes. Mungkin Karis juga boleh kongsikan dengan kita macam sebab dalam industri ni ada banyak pertandingan kan. Pertandingan menyanyi. Apa bezanya pertandingan yang di-join ni? Yang masuk ni berbanding dengan pertandingan-pertandingan yang lain? Kalau pertandingan lain ada juga yang membenarkan pasangan duet untuk masuk dalam program tu juga kan. Tapi tak adalah seramai ni. Tapi program ni yang uniknya, selain dari kita mencari pasangan duet, kita juga boleh mencari keserasian kita dengan pasangan. Itu yang boleh ditunjukkan dalam setiap episod. Kita ada VT kita semua, macam mana saya merapatkan diri dengan Nadira. So itu yang bagi saya program ni sangatlah unik dan lain dari yang lain. Okey. Jadi apa-apa pun kita doakan yang terbaik untuk anda berdua sebab kita yalah kalau diorang nak kata diorang bercinta, diorang mengenali hati budi, rata-rata juri kata waktu tu diorang dapat merasai walaupun korang tak bercinta tapi mungkin belum bercinta lagi tapi dapat merasai kalaulah bercinta inilah perasaannya yang dimasukkan dalam lagu tu kan. Baiklah, all the best Karis dan juga Nadira. Thank you. Thank you, bye-bye. Let us interview. Kalau dah kahwin ajak. Laju je. Lajulah. Okey, baiklah. Itu dia yang kita sempat kongsikan bersama dengan anda yang ada di rumah hari ini berkaitan dengan kayu-kayu, dunia kayu. Harap-harap apa yang kami kongsikan dapat memberi manfaat kepada anda semua di rumah. Alright, dan besok jangan lupa untuk bersama dengan besok Isnin kan? Minggu depan. Besok jumpa dekat lupa. Cool FM. Saya selalu rasa macam Borak Kopi Tiam ni tak cukup. Kalaulah boleh Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kan. Sebab kita membawakan pelbagai isu dan juga satu hobi-hobi yang luar biasa yang belum kita pernah fikirkan. Jadi selamat mencuba untuk anda semua. Baiklah, kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya Fiona. Saya Muaz. Bye-bye. Jaga diri baik-baik. Kita jaga kita. Ini tetap bertahan.